Salam sejahtera dan salam Pandu Puteri. Yang dihormati Puan Judigo, Ketua Suruhjaya Antarabangsa Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Jawatankuasa Kerja Pesuruhjaya Antarabangsa Persatuan Pandu Puteri Malaysia, cawangan-cawangan Malaysia, pemimpin-pemimpin, ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Tunas, Pandu Puteri Remaja, Pandu Puteri Ranger dan Clover. Alhamdulillah, hari ini 10 Disember 2022 dapat kita berkumpul sekali lagi secara alam maya bagi mengikuti taklimat PACT Activity 60 Days Against Gender Based Violence bagi tahun 2022. Sebelum majlis diteruskan dengan sesi taklimat PACT Activity ini, izinkan saya selaku pengacara majlis pada hari ini memberikan sedikit peringatan kepada semua ahli majlis supaya majlis ini dapat berjalan dengan lancarnya. Sepanjang sesi taklimat berjalan, mohon kepada semua audiens dapat memberikan kerjasama dengan menutup mic, tutup mic semua dan kalau boleh tolong jangan buat bising kerana jika ada suara-suara lain akan memberi sedikit gangguan kepada gelombang suara nanti. Jadi sangatlah penting bagi semua peserta untuk mendengar betul-betul cara untuk melaksanakan aktiviti PACT ini nanti. Jika ada sebarang persoalan, pertanyaan atau kemusykilan, para peserta bolehlah menaik soalan tersebut pada ruangan chat kerana di akhir nanti kita akan ada sesi soal jawab. Peserta juga boleh bertanya pada sesi soal jawab nanti. Kerjasama daripada semua peserta didahului dengan ucapan terima kasih. Okey, insya-Allah kita akan bersiaran selama 1.5 jam. Kemudian kita akan mengikuti sedikit ucapan daripada Ketua Pesuruhjaya Pandu Puteri Malaysia, Datuk Jayadevi Subramaniam secara langsung dari Sri Lanka nanti. Okey. So jika semua sudah bersedia tanpa melengahkan lagi masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Rozana binti Abdul Hamid, Pesuruhjaya Antarabangsa Cawangan Negeri 9 untuk menyampaikan taklimat 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence bagi tahun 2022. Dipersilakan Puan Rozana. Okey, terima kasih Puan Saleha. Okey, sekejap ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pandu Puteri kepada Cik Judigo selaku Pesuruhjaya Antarabangsa Kebangsaan, rakan-rakan Pesuruhjaya Antarabangsa Cawangan, pemimpin-pemimpin dan juga ahli-ahli Pandu Puteri yang dapat bersama-sama pada pagi ini. Okey. Baik, saya tadi bertanggungjawabkan untuk menyampaikan taklimat pelaksanaan PACT activity ni. Yang pertamanya, PACT activity ni telah diambil aktiviti-aktiviti daripada aktiviti PACT WAX yang utama. Jadi sekiranya ada sebarang kemusykilan, rujukan utama bagi puan-puan dan anak-anak adalah kepada WAX activity PACT yang dikeluarkan bagi 16 days of activism ini. Kita juga di pihak Pandu Puteri Malaysia juga telah mengeluarkan satu aktiviti PACT dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Jadi ada sesiapa yang selesa nak gunakan bahasa Inggeris, gunakan yang bahasa Inggeris. Siapa yang selesa nak gunakan bahasa Malaysia, gunakan dalam bahasa Malaysia. Okey, kesemua PACT aktiviti itu akan ataupun sudah dikongsi oleh Ketua Pesuruhjaya ataupun Pesuruhjaya Antarabangsa cawangan masing-masing di grup WhatsApp ataupun Telegram masing-masing. Okey. Baik, seperti yang kita sedia maklum, 16 days activism, okey. Ini telah berlangsung
sejak bertahun-tahun ya. Okey, jadi kita dah masuk kepada satu fasa pada tahun ini di mana masih lagi penekanannya kepada gender based violence ataupun keganasan berasaskan jantina. Jadi untuk tahun ni, WACS telah memberi penekanan kepada memberi lebih banyak pendedahan kepada ahli-ahli terutamanya dan kesedaran ya tentang wujudnya keganasan berasaskan jantina yang memberi impak kepada wanita dan gadis dalam talian ataupun di luar talian. Jadi melalui PACT aktiviti ini kita harapkan anak-anak dapat mengetahui, menyedari akan adanya ya keganasan-keganasan sebegitu dan juga dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Jadi apa yang pihak jawatankuasa PJ antarabangsa lakukan ya adalah dengan memilih beberapa aktiviti yang kami rasa sesuai untuk dijadikan sebagai satu PACT aktiviti di peringkat kebangsaan. Okey, jadi saya mulakan, saya tidak akan berkongsi PACT aktiviti yang sebenar. Apa yang saya kongsi ini adalah ekstrak ataupun saya ambil sedikit daripada PACT aktiviti yang telah disediakan. Okey, yang pertamanya apa yang kita perlu ingat, ini adalah makluman kepada pemimpin yang hadir. PACT aktiviti ini perlu dilaksanakan bersama-sama seorang pemimpin. Jadi langkah pertamanya bentuk satu kumpulan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya seorang pemimpin dan ahli. Jadi bilangan ahli yang membentuk kumpulan tersebut adalah terpulang kepada puan-puan. Sebab kita perlukan seorang pemimpin berada bersama-sama ahli kerana isu yang dikongsikan, dibincangkan, dibuat aktiviti ini adalah satu isu yang mungkin baru, tak pernah anak-anak kita dengar ataupun dan dia agak sensitif. Agak sensitif. Jadi adalah tanggungjawab pemimpin untuk berada bersama-sama ahli. Dan PACT ini boleh dilaksanakan mungkin melalui dalam talian jika tidak ada ruang untuk puan-puan berkumpul secara fizikal. Okey, yang pertamanya kita akan mulakan, pemimpin dan ahli akan memulakan perbincangan ataupun kumpulan ini untuk menetapkan peraturan dasar. Peraturan dasar ni ada dalam slide nombor 3 saya slide 1 yang gambar pertama tu adalah slide 1. Slide 3 ada peraturan dasar. Puan kena tetapkan, saya merujuk kepada pemimpin, puan kena tetapkan peraturan dasar yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahli itu semasa membuat aktiviti. Contohnya guna bahasa yang sesuai. Contoh lagi tidak ada sebarang perkara ataupun isu yang menyentuh agama, budaya masing-masing. Jadi peraturan dasar inilah yang akan mengikat kumpulan tersebut dalam pelaksanaan aktiviti. Jadi peraturan dasar tu ada dalam PACT aktiviti bahasa Inggeris dan juga PACT aktiviti bahasa Malaysia. Jadi puan-puan minta anak-anak tulis ada 1, 2, 3, 4, 5 berdasar kepada puan-puan. Okey, yang ketiganya, seterusnya kita dah ada peraturan dasar, kita dah ada kumpulan, kita dah ada peraturan dasar. Okey, sekarang pemimpin. Jadi sekarang ni fokusnya pada pemimpin dulu ya. Pemimpin memberi penerangan tentang 16 hari aktivisme menentang keganasan berasaskan jantina ataupun kata lain gender. Apa itu 16 days? 16 hari aktivisme menentang keganasan berasaskan jantina. Mengapa kita adakan program ini dan bagaimana bagaimana kita pemimpin dan juga anak-anak boleh menentang keganasan berasaskan jantina. Semua info ni sudah diberi, sudah disertakan dalam PACT aktiviti sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Malaysia. Jadi saya pohon kerjasama perempuan sebelum memulakan pembentukan kumpulan, dapatlah kiranya perempuan mengambil sedikit masa untuk membaca
supaya lancar ya, kita punya penerangan kepada ahli-ahli kita nanti. Okey. Baik. Sorry. Okey, seterusnya, okey, selepas dah pemimpin dah beri penerangan, okey, jadi kita terus kepada bahagian pertama. Okey, dia ada bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Ada 3 bahagian saja ya dalam pack aktiviti bahasa Inggeris dan juga pack aktiviti bahasa Malaysia. Jadi kita sekarang saya nak terangkan sedikit tentang cara nak melaksanakan aktiviti bahagian 1 ni. Seperti yang saya dah maklumkan di awal tadi, sebarang kemusykilan, okey, terutamanya dari segi bahasa, okey, puan bolehlah merujuk kepada pack aktiviti utama WAX ataupun pack aktiviti bahasa Inggeris yang telah disediakan oleh pihak kebangsaan. Sebab bila kita membuat terjemahan, mungkin ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai ataupun kurang tepat, ya, jadi saya mohon maaf bagi pihak jawatankuasa antarabangsa, ya. Okey. Jadi kita pergi kepada bahagian 1. Okey, ini adalah bahagian 1. Okey, dalam bahagian 1, okey, masa yang diberikan, yang dicadangkan untuk pelaksanaan bahagian 1 ni mungkin 1 jam. Okey, bergantung kepada penerimaan dan juga kefahaman ahli-ahli ya dalam melaksanakan aktiviti bahagian 1 ni. Okey, ada 2 perkara, okey, ada 2 bahan yang perlu disediakan. Okey, 1 kad. Okey, kad tu terdapat di slide 6 dalam pack aktiviti. Jadi puan kena minta anak-anak gunting atau puan sendiri gunting kalau dalam perjumpaan secara fizikal. Okey, dan dadu. Okey, sekiranya puan memilih untuk melaksanakan aktiviti ini dalam talian, maka saya telah memberikan pautan untuk puan mendapatkan dadu tersebut secara dalam talian. Okey, dadu ni. Jadi slide taklimat saya ni pun saya akan minta rakan-rakan PJ Antarabangsa Cawangan untuk kongsikan dengan puan-puan di WhatsApp group sebagainya supaya puan boleh ambil pautan-pautan tersebut. Okey, dalam bahagian 1 ni gambar-gambar yang disediakan di slide 6 tu adalah ikon-ikon keganasan. Okey, bentuk-bentuk keganasan dalam talian yang berlaku. Ada banyak ya. Jadi puan gunting. Jadi langkah pertamanya duduk dalam satu kumpulan. Okey, duduk dalam bulatan. Okey, bersama ahli kumpulan. Lepas tu kad tadi, okey, kad yang telah digunting tadi, puan letakkan di tengah-tengah bulatan menghadap ke lantai. Ambil gambar tu. Kita tak benarkan ahli-ahli melihat gambar tersebut. Okey. Dan lepas tu kita minta setiap ahli mengambil satu keping gambar. Okey, satu keping gambar. Okey, dan selepas dia ambil gambar tu, dia baling dadu. Okey, baling dadu. Okey, jadi pada dadu tersebut ada nombor kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Jadi bila dia ambil dadu, bila dia baling dadu tu, dia tengok nombor kat dadu tu. Okey. Nombor apa yang dia dapat kat dadu tu? Katalah dia nombor 1. Okay, contoh saya peserta A dalam kumpulan tersebut, saya baling dadu. Dan bila saya baling dadu tu, saya dapat nombor 1. Jadi apa tindakan saya sebagai peserta A? Jadi saya perlu fikirkan apa maksud ikon tersebut. Apa yang cuba disampaikan oleh ikon tersebut. Dan pada masa yang sama, okay, ahli-ahli yang lain juga, okay, jadi ahli ini, peserta A ni akan tunjukkan, okay, tunjukkan ikon tersebut kepada ahli-ahli yang lain. Jadi ahli-ahli yang lain pun cuba meneka. Agaknya gambar tu menunjukkan apa. Okay, mungkin ada yang mereka tahu sebelum ni ikon-ikon tu menunjukkan keganasannya macam mana. Jadi dia meneka. Ya, dia ada meneka. Okay, katalah selepas dia selesai meneka dan cubaan tu berjaya, maka dadu tu diberikan seterusnya kepada peserta B. Okay, peserta B baling pula dadu. Okay, dia ada kad
gambar ikon yang berbeza, kan? Okey, jadi tiba-tiba dia dapat nombor 4. Okey, nombor 4. Jadi bila nombor 4, okey, tindakan yang perlu dilaksanakan oleh peserta B tadi adalah dia kena kongsi. Okey, dia kena kongsi apa yang dia lihat berlaku kepada seseorang. Okey, dan apa yang berlaku. Okey. Jadi permainan ni akan diteruskan sehingga semua orang mendapat giliran. Okey, mendapat giliran membaling dadu dan juga melaksanakan apa-apa tindakan yang berkaitan dengan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan sebagainya yang terdapat di dadu tersebut. Okey, ini adalah satu aktiviti untuk memperkenalkan kepada ahli-ahli bentuk-bentuk keganasan dalam talian. Okey. Jadi ini adalah aktiviti nombor 1. Okey, mungkin dia akan mengambil masa yang lama sebab aksi-aksi yang perlu dibuat, okay, dia kena teka, dia kena berlakon dan sebagainya. Jadi saya tak boleh nak bagi satu garis panduan tempoh masa, bergantung kepada saiz kumpulan yang boleh puan kendalikan. Mungkin 10 orang, okey, jadi mungkin masa dia selama 1 jam. Ya, saya andaikan. Okey, ini adalah gambar-gambar ikon dan juga perkataan cyber stalking, doxing, trolling. Ini adalah kategori-kategori keganasan dalam talian yang mana saya anggap ada dalam kalangan anak-anak kita biasa mendengar perkataan tu, membaca tentang keganasan-keganasan tersebut dalam talian dan sebagainya, dan apa sajalah, ya. Okey, jadi ini perkataannya ada, doxing, trolling dan sebagainya. Jadi selepas Puan gunting, kalau kertas tu tak tebal sangat mungkin boleh tampal dan sebagainya. Okey, dah selesai. Okey, tadi kita dah selesai ya. Okey, kita dah selesai dengan pelajar-pelajar ahli-ahli tadi dah baling dadu dan sebagainya. Jadi puan bolehlah merujuk kepada slide 7, 8, 9 dalam pack activity tersebut dan menggunakan slide 10 bagi perbincangan, perkongsian dan mendapatkan maklum balas daripada ahli kumpulan. Sebab semua perkara ni sudah dijelaskan dan dikongsikan dalam pack activity tersebut. Setiap aktiviti kita tidak selesaikan dengan aktiviti saja, tetapi mestilah ada perbincangan. Because this is a very serious issue dan mungkin berat bagi anak-anak kita untuk memahaminya. Mungkin jadi kita perlulah berbincang dan memberikan peluang kepada mereka memberi pendapat. Memberi pendapat kepada ahli kumpulan. Kita kena kita kena adakan satu ruang, wujudkan ruang untuk mereka bercakap, menyampaikan pendapat mereka dengan yakin dan juga berani menyampaikan pendapat mereka. Saya jika ada sebarang soalan ataupun kemusykilan, puan boleh tulis dekat chat ataupun tunggu sehingga selesai saya memberi taklimat. Okay, the next one. Sorry. Kejap ya. Mana pula saya punya tadi? Okey. Okey, skrin saya ada lagi tak? Sebab saya dah hilang. Nampak tak bahan saya? Tak nampak Ada slide. Ada. Ada lagi ya? Okey, fine. Saya tak nampak. Okey, the next one. Kejap, saya nak selesai ada masalah sikit ni.
Okey, fine. Okey, baik. Dan untuk aktiviti bahagian 1 ni, okey, kami mohon anak-anak dan juga pemimpin mengambil gambar. Ambil gambar apa? Ambil gambar semasa aktiviti dijalankan. Okey, jadi gambar-gambar ni anak-anak akan upload dekat Google Form ya yang disediakan oleh PJ Antarabangsa Cawangan masing-masing nanti. Okey, jadi itu adalah aktiviti 1 ya. Ini adalah langkah pertama, okay, langkah pertama dalam PAC aktiviti ini untuk memberi penerangan, kesedaran, okay, pengetahuan tentang keganasan berasaskan gender yang berlaku secara dalam talian dan juga luar talian. Okay, kita fokus, kita bukan saja kepada dalam talian sebab keganasan ni berlaku di mana-mana saja. Ya, okay, baik. Jadi itu bahagian 1. Okay, baik. Seterusnya dah habis bahagian 1. Okey, kita bergerak kepada aktiviti bahagian 2. Okey, seperti yang disyorkan, yang dicadangkan dalam PAC aktiviti tersebut, masa yang boleh diambil untuk melaksanakan aktiviti bahagian 2 ini adalah 40 minit. Okey, dan bahan yang diperlukan untuk aktiviti bahagian 2 ini adalah pernyataan, statements tentang gangguan seksual di luar dan dalam talian. Okey, gangguan seksual di luar dan dalam talian. Seperti yang diingatkan dalam PAC aktiviti ni, maka kita ada isu-isu sensitif, perkara-perkara yang sensitif ya dalam PAC aktiviti ni mungkin mengganggu ahli-ahli ya, secara emosi dia dan sebagainya. Jadi kami pohon kebijaksanaan pemimpin, okay, macam mana nak menerangkan perkara-perkara ini tanpa menimbulkan sebarang masalah ataupun dan sebagainya. Because we need to be clear, tentang apa yang berlaku. Ya. So ada perkara-perkara yang mungkin mereka rasa selama ni gangguan tu biasa saja, tapi bila mereka melaksanakan aktiviti, kita harap mereka peka bahawa apa yang berlaku terhadap mereka ataupun terhadap rakan mereka itu bukannya satu perkara yang betul. Itulah salah satu tujuan kenapa aktiviti ini dilaksanakan. Okey, so jadi penyataan-penyataan ini boleh diperolehi di slide 15. Okay. Dan yang penting, okay, dalam aktiviti bahagian 2 ni ada 2 perkara yang perlu dilaksanakan oleh ahli-ahli dengan bimbingan pemimpin. So pemimpin mesti ada dalam bahagian 2 seperti juga dalam bahagian 1 tadi. Yang pertamanya, okay, pemimpin akan membacakan pernyataan. Ya, ada beberapa pernyataan, membaca pernyataan tersebut, okay, dan minta ahli-ahli dalam kumpulan tersebut menyatakan, okay, sama ada ia adalah gangguan seksual atau tidak. Okay, ya, sama ada ya, ia adalah gangguan seksual atau tidak. Contoh, okay, contoh yang diberi, salah satu pernyataan yang diberi dalam slide 15 adalah menarik tali bra seseorang. Okay, menarik tali bra seseorang. Adakah itu gangguan seksual? Okay, so kita beri peluang kepada ahli-ahli menyatakan sama ada ia gangguan seksual atau tidak. Ya, dan kita tak boleh kata kalau dia kata tidak, okay, because kita tak boleh kata dia salah. Ya, tak ada ruang dalam aktiviti ini untuk kita mengatakan dia salah, dia benar dan sebagainya. Kita menerima sebarang maklum balas daripada mereka dan kita buat perbincangan sehingga mencapai satu kefahaman. Itu yang penting. Okey, jadi dia pernyataan satunya menarik tali bra seseorang. Kedua, yang saya ingat pernyataannya memukul punggung seseorang. Adakah ia satu gangguan seksual? Okey. Jadi pernyataan ni dibaca, okey, oleh pemimpin. Jika dalam kumpulan ahli pandai puteri yang dewasa macam ranger, clover, saya fikir ahli itu sendiri boleh
pemimpin boleh melantik seorang untuk membacakan pernyataan-pernyataan tersebut. Okey, seterusnya dalam bahagian 2 ni pula, setelah memutuskan sama ada ia gangguan seksual atau tidak, maka satu lagi sub-aktiviti yang mereka perlu laksanakan adalah memberi penilaian. Okey, memberi penilaian mengikut tahap keseriusan. Maksudnya serius tak perkara ni? 0 kalau dia rasa tak serius, 3 amat serius. Okey, contoh penyataan yang diberikan, dia kata bersiul, okay, whistling at someone in the street. Okay, bersiul kepada seseorang di jalan. Adakah ia serius? Jadi 0 hingga 3. Jadi ini kita sebagai pemimpin mendapat maklum balas daripada ahli-ahli tentang tahap keseriusan penyataan tersebut. So there are 2 things, ya, 2 perkara yang perlu dilaksanakan dalam bahagian 2, ya, dalam aktiviti bahagian 2. Okey. Jadi ini bahagian 2, ya, saya bahagian 2. Okey, mula-mula tadi kita dah duduk dalam satu what do you call kumpulan. Okey, jadi sekarang ni kita akan meneroka. Jadi nak mulakan bahagian 2 ni, mula-mula kita minta semua orang berdiri. Okey, mula berdiri, okey, dan kita akan labelkan satu bahagian. Okey, kita berdiri dalam satu bilik, satu ruang. Jadi kita labelkan, okey, labelkan tak perlulah letak label, tapi mungkin secara apa ni, okey, kita yang bahagian tengah ni, okey, contohnya bahagian tengah ni adalah selalu. Okey, yang bahagian lain tu tak pernah, ataupun yang tengah tu kadang-kadang. Okey, kadang-kadang, tak pernah, selalu. Jadi ada 3 bahagian yang kita akan melabelkan secara fizikal, letakkan ayat perkataan tu, ataupun just kita boleh imaginekan benda tu berada di situ. Tengah kadang-kadang, kanan mungkin tak pernah, kiri sebagai selalu. Jadi kumpulan tadi, ahli-ahli tadi mendengar. Dia mendengar penyataan-penyataan yang dibacakan oleh pemimpin, dan dia akan fikirkan contoh sama ada ia contoh gangguan seksual. Okey, jadi bila dia kata okey, menarik tali bra seseorang tadi. Okey. Jadi dia akan bergerak. Ya, dia akan bergerak ke bahagian yang mewakili jawapan mereka tu. Okey. Mungkin pernah berlaku, tak pernah berlaku, kadang-kadang berlaku dan sebagainya. Okey. Jadi dia akan bergerak. Pernah tak benda itu berlaku pada mereka? Okay? Pada mereka tak pernah, ataupun kadang-kadang, ataupun selalu. Okay? Jadi mereka akan bergerak mengikut kefahaman mereka tentang penyataan tersebut, dan pemimpin akan menilai di mana ahli-ahli itu berada sekarang. Adakah ramai di selalu ke, ataupun ramai dekat tak pernah ke, ramai dekat bahagian kadang-kadang ke, ya. Jadi kita mungkin kita perlu menggalakkan mereka untuk berpindah ke bahagian lain. Katalah tentang yang menarik tadi bra tadi kan, okey, mungkin tak pernah berlaku, kadang-kadang berlaku dan sebagainya. Adakah itu gangguan seksual dan sebagainya. Jadi kita kena pergerakan tu, ada pergerakan, bukannya kedudukan mereka statik dekat kawasan tu. Okey, yang ni contohlah, ini contoh dia. Okey, kadang-kadang, okey, tidak pernah dan selalu. Okey, saya cuba terjemahkan apa yang dinyatakan dalam kenyataan tersebut. Okey, mereka akan berada dalam ruang ini, ya, ruang yang ditanda oleh puan-puan sekalian. Okey. Baik. Okey. Ini adalah penyataan mengenai gangguan seksual. Okey, saya buat screenshot sikit supaya anak-anak dan pemimpin dapat memahami, saya dapat kongsi sedikitlah, ya. Adakah ia satu gangguan seksual? Ya atau tidak, ya? Okey. Dan yang keduanya, nilai
Okay, yang bahagian 2 tu mencubit punggung seseorang, mengangkat skirt. Adakah serius tahap gangguan seksual tu? Adakah bersiul tu serius? Gangguan seksual yang serius? Ataupun gangguan seksual yang tidak serius? Terpulang kepada ahli-ahli tersebut. So ahli-ahli bebas memberi pendapat. Okay, seperti saya kata tadi, there's no yes or no dalam aktiviti ini. Kita menerima sebarang pendapat, tetapi kita membuat perbincangan, okay, supaya semua faham, ya, faham perkara itu memang satu gangguan seksual, okay, memang satu gangguan seksual yang berlaku, ya, yang mungkin berlaku. Saya ambil contoh menarik tali bra tu, mungkin semua orang ramai yang mengalaminya. Ya, mengalaminya. Kawan datang dari belakang tarik, datang seorang lagi tarik, datang seorang lagi tarik, sampai ke satu tahap, sebab gangguan seksual ni, dia punya definisinya, kamu tidak selesa. Ya, kamu tidak selesa dengan perbuatan tersebut. Okay, dia dah sampai tidak selesa tentang aktiviti ataupun tindakan yang dilakukan ke atas kamu. Okay, jadi sebab tu kami menekankan, ya, tentang pentingnya pemimpin memberikan kefahaman tentang aktiviti ini, tentang konsep gangguan seksual dan sebagainya ni kepada anak-anak. Sebab dunia sekarang tanpa sempadan, ya, mereka boleh jumpa benda-benda ni, mungkin pernah berlaku ke atas diri mereka, pernah berlaku kepada rakan-rakan mereka, okay, tapi mereka tak tahu. Okay, mereka anggap itu benda biasa. Ya, okay. Jadi kita ini adalah aktiviti bahagian 2. So mungkin puan nampak macam berat betul ni, tapi pada saya dia menyampaikan sesuatu pengetahuan kepada anak-anak dan juga yang pentingnya kesedaran. Okay, sedar benda ni berlaku, sedar benda ni tak boleh berlaku pada diri mereka, tidak boleh dibenarkan berlaku kepada diri mereka dan kepada sesiapa saja yang mereka kenal. Okey, baik. Okey, seperti biasa tadi saya dah nyatakan. Okey, kita akan ambil gambar. Okey, ambil gambar aktiviti. Okey, aktiviti bahagian 1 ada satu gambar, bahagian 2 ada satu gambar. Jadi boleh masukkan dalam pack aktiviti. Kalau anak-anak memilih untuk menggunakan yang dalam bentuk PDF soft copy, mungkin just copy and paste. Okay, ataupun untuk anak-anak yang lain tu dia kena tampal dan sebagainya. So terpulang kepada anak-anak sekalian, ya. Okay, so kita nak gambar. Sekurang-kurangnya satu gambar yang menunjukkan anak-anak melaksanakan aktiviti tersebut bersama rakan-rakan dan juga pemimpin. Itu yang kita nak, ya. Okey. Baik, saya gerak, ya. Kalau tak ada apa-apa, just write. Okey, apa saja yang nak ditanya, tuliskan dulu ke ataupun tulis di chat. Okey, kami akan beri puan dan anak-anak peluang untuk bertanya. Okey. Jadi bahagian 2 saya beri ingatan di sini. Maka saya berikan nombor slide, okey, nombor 12, 13 dan 14 untuk perbincangan kumpulan, ya, untuk perbincangan kumpulan. Dan juga ambil, sebab dia banyak, ya, banyak benda yang dalam slide 12, 13 dan 14 ni yang perlu dibincangkan, ya, untuk dibincangkan dan supaya, seperti saya kata, supaya ahli-ahli mendapat satu kefahaman tentang apa yang berlaku, ya. Banyak contoh. Jadi kita perlu tengok kenyataan-kenyataan yang diberikan dalam slide 12, 13 dan 14. Okey, so 40 minit tadi adalah pada saya minimum. Mungkin dia akan terlajak sehingga 1 jam untuk melaksanakan bahagian 2 ni. Okey, bergantung kepada jumlah ahli yang terlibat dan juga dari segi tahap kefahaman seseorang. Okey, tahap kefahaman seseorang. Okey, baik. Jadi kita dah ada bahagian 1. Jika let's say lah, okey, katalah
Bahagian 1 kita dah buat 1 jam, bahagian 2 pun mungkin kita ambil masa dalam 2 jam, 1 jam. So 2 jam kita dah ambil untuk melaksanakan bahagian 1 dan bahagian 2. Okey, jangan kita rush. Kita tak mau rush sebab benda yang kita nak sampaikan kepada anak-anak ni bukan benda yang benda yang ringan. Ia adalah satu isu yang serius. Okey, jadi selepas selesai aktiviti 1, bahagian 1 dan 2, maka kita nak anak-anak ni untuk mengetahui tahap kefahaman anak-anak kita tentang apa yang mereka telah lakukan dalam bahagian 1 dan bahagian 2. Jadi mereka diminta untuk menjawab soalan kuis. Okey, jadi soalan kuis ni dibuat secara disediakan oleh Puan Muniati, PJ Antarabangsa Cawangan Pahang, dalam bentuk live worksheet. Jadi pautannya saya sudah berikan dalam slide saya ini. Kalau tak ada nanti seperti saya kata tadi, taklimat pack slide ni akan PJ Antarabangsa Cawangan kongsikan di grup masing-masing. Jadi soalan kuis ni dia live worksheet, ya. Okey, so bila dah selesai, jawab soalan-soalan dalam kuis tersebut, okey, kami minta anak-anak ambil tangkapan skrin markah. Okey, markah anak-anak akan ada dekat worksheet tu. Jadi ambil screenshot. Okey, tangkapan skrin, hantar ke Google Form yang disediakan oleh cawangan masing-masing. Okay, so setakat ni apa yang anak-anak akan hantar ke Google Form adalah 1, gambar daripada aktiviti bahagian 1, 2, gambar daripada aktiviti bahagian 2 dan 3, tangkapan skrin markah kuis. Okay, ada 3 perkara yang akan dihantar ke Google Form yang disediakan oleh cawangan masing-masing. Okey, baik. Jadi ini dah sedia. Okay, dah siap semua? Okey, now kita pergi ke bahagian 3. Ya. Okey, sekarang bahagian 3. Okey, bahagian 3 agak berbeza. Okey, bahagian 1, pemimpin ada, kawan-kawan pandu puteri ada. Bahagian 2, pemimpin ada, kawan-kawan pandu puteri pun ada. Tapi bila kita melangkah ke bahagian 3, anak-anak akan melakukan aktiviti bahagian 3 ni dengan 2 orang kawan. Bukan ahli pandu puteri. Okey, 2 orang kawan bukan ahli pandu puteri. Okey, jadi kami tahu sekarang ni dah mula cuti sekolah. Okey, jadi kami tak naklah anak-anak bergerak ke sana sini. Mungkin jemput ahli-ahli kawan-kawan ni buat Google Meet sekejap, okey. Tak perlu nak keluar ke sana ke sini lah. Okey, mungkin mereka datang ke rumah ataupun ada sepupu-sepupu datang ke rumah yang bukan ahli pandu puteri. Cuti sekolah ni ramai pun datang ni kawan-kawan sepupu datang ke rumah. Jadi pilih 2 orang rakan yang bukan ahli pandu puteri dan kamu akan melaksanakan aktiviti daripada bahagian 1. Okey, apa yang kamu buat dalam bahagian 1 tadi dengan kawan-kawan dan juga pemimpin bahagian 1, di mana kamu meneka apakah bentuk keganasan yang disampaikan melalui ikon berkenaan. Okey, jadi itu. Jadi yang melalui kuis tadi, kamu ingat tadi kuis tadi kamu dah jawab soalan kuis kan? Ada match, you have to match, padankan gambar ikon tu dengan dia punya penerangan. Jadi mungkin berpandukan, berpandukan kuis tadi, kamu bolehlah pilih. Kamu tak perlu melaksanakan semua, pilih sekurang-kurangnya 1. Okey, 1 ini paling minimum ya, paling minimum. Kamu menerangkan tentang bentuk keganasan berasaskan jantina dalam talian. Okey, pilih 1 dan terangkan kepada kawan-kawan kamu yang 2 orang rakan ni.
Jadi tak perlu banyak sangat. Pilih satu. Itu minimum tu. Minimum. Pilih satu yang kamu yakin untuk bercakap dan menerangkan kepada rakan-rakan ini. Tentang apa itu keganasan berasaskan jantina dalam talian. Ini contoh-contohnya, ini kategorinya, apa maksud hendap cyber, apa yang berlaku dalam hendap cyber, bagaimana seseorang tu melakukan hendap cyber, ya. Jadi kamu boleh bercakap dengan kawan-kawan kamu yang bukan ahli pandu puteri ini. Jadi sebab tu kami kata, saya nyatakan tadi, minimum satu. Minimum satu. Mungkin kamu akan pilih satu bentuk keganasan berasaskan jantina dalam talian yang kamu betul-betul faham. Betul-betul faham. Sebab kita nak sampaikan satu perkara yang betul. Jadi fakta mesti betul. Orang yang mendengar tu, kawan-kawan tu mungkin tak pernah tahu. Jadi kita nak sampaikan perkara yang benar kepada mereka. Apa yang berlaku. Apa yang berlaku di keliling mereka tanpa mereka sedar ataupun mereka sedar. Jadi itu satu je. Paling banyak saya rasa sebab dalam 20 minit je. Mungkin 3. 3. Jadi saya berikan dia punya ketetapan mungkin hari ini. 1 minimum, 3 maksimum. Tak perlu banyak. Okey. Jadi selepas kamu melaksanakan aktiviti A ni, aktiviti A ni, kamu kena bukan setakat menerangkan dan menyampaikan maklumat tentang keganasan berasaskan jantina dalam talian kepada rakan-rakan kamu ini, tetapi juga kamu berbincang dan juga beritahu mereka macam mana mereka nak lindungi diri mereka jika sekiranya perkara ini berlaku. Jadi cara-cara melindungi diri mereka ni kamu akan bincangkan bersama-sama dengan pemimpin semasa kamu melaksanakan aktiviti satu. Dah ada dalam pack aktiviti tersebut. Because you are not going to share the activity pack with your non-girl guide friends. Jadi semua bahan ada pada kamu. Sekarang ni tugas kamu menyampaikan satu perkara kepada kawan, supaya mereka faham dan mereka boleh mengambil tindakan. Tahu macam mana nak ambil tindakan. Selesai yang itu, kamu bertiga, kamu dengan kawan kamu berdua ni akan pergi kepada satu pautan, is a link given by WAX, di mana kamu perlu melengkapkan soal selidik dalam talian. Ada satu soal selidik yang disediakan oleh pihak WAX dalam talian, mengambil masa lebih kurang 10 minit untuk kamu menjawab soalan-soalan tersebut. Ada 32 soalan. Tetapi daripada 32 soalan tu, ada 14 yang wajib dijawab. Ada star. Setiap soalan yang wajib dijawab tu ada star. Maksudnya kalau kamu tak jawab soalan tu, kamu tak boleh bergerak ke next part. So ada 32 soalan, 14 yang wajib dijawab. So Puan Ruzana. Saya. Puan Ruzana. Saya. Can we invite Datuk to speak first because she has a very important meeting. Okay. I'll stop sharing. We continue after that. Okay. Majlis mengalu-alukan kehadiran Datuk Jaya Devi Subramaniam, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia, hari ini bersama-sama dengan kita. Beliau sekarang berada di Sri Lanka, menghadiri satu majlis program Pandu Puteri. Jadi dengan ini saya rasa berbangga dan menjemput Datuk Jaya Devi Subramaniam untuk menyampaikan sedikit ucapan beliau pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Datuk. Terima kasih saudari pengacara majlis, Cik Judy, Pesuruhjaya Antarabangsa Pandu Puteri Malaysia, Ahli Jawatankuasa Antarabangsa, semua Ketua Pesuruhjaya, LK, anak-anak sekalian. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniah syabas kepada Jawatankuasa Antarabangsa telah dapat
mengadakan taklimat pada